Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Dan sekarang cikgu berada dekat pantai. Pantai ni cikgu duduk seorang. Pantai ini anak yang punya. Jom tengok video cikgu tingkatan 3, part 2, tajuk indeks. Baiklah, kali ini kita masih lagi berada dalam indeks bab 1, tapi ini adalah bahagian 2. Dalam bab yang lepas, kita ada belajar berkenaan dengan apa itu asas, apa itu indeks dan beberapa hukum indeks. Dia harap dapat tengok video yang lepas sebelum tengok video bahagian 2 ini supaya asas lebih kuat. Dan kali ini jom ikut saya masuk dalam bahagian yang kedua, tajuk indeks bab 1 tingkatan 3. Jom. Alright lah, ini adalah hukum indeks yang seterusnya. Saya ulangkan sikit. Kalau kita nampak asas nombor yang sama dan kita nampak indeks di atasnya, M dan N yang warna merah ni indeksnya. Dan di tengah-tengahnya adalah operasi bahagi. Maka asas tu kita tulis sama, tetapi kita punya indeks tu perlu ditolakkan. Maksudnya indeks dekat A yang pertama tolak dengan indeks dekat A yang kedua. Itu hukum indeks. Kemudian kalau kamu nampak A kuasa M dalam kurungan kuasa N kat luar, maksudnya kalau kuasa dalam kurungan ni maksudnya dia adalah operasi darab. Maka kamu punya asas tu kekal sama tetapi indeksnya M darab N. M darab N. Kalau tak pasti tak nampak tak apa, kita tengok contoh soalan sekejap lagi. Tetapi ini adalah hukum indeksnya. Seterusnya yang ni, kalau kamu tengok segarang asas ataupun nombor yang memang tak ada indeks di atasnya, kosong, maka secara automatik kita kena tahu dia sebenarnya ada tetapi satu. Kita memang tak tulis. Kalau indeksnya satu memang kita tak tulis lah. Memang dia ada nombor tunggal macam tu sahaja. Jadi bila nak buat operasi indeks, kena pastikan nombor yang tanpa indeks itu atau asas yang tanpa indeks itu sebenarnya ialah indeksnya 1. Yang ni saya ada terang pada bahagian yang lepas juga dalam hukum indeks. Kalau apa saja nombor ataupun asas yang kuasanya adalah kosong, maka nilainya adalah 1. Dan saya pun telah buktikan ia dengan menggunakan kalkulator. Anda ataupun pelajar boleh cek lah. Tekan saja apa saja nombor. Bila kuasakan dengan kosong, memang jawapannya akan jadi 1. Itu adalah hukum indeks. Jom kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Ringkaskan setiap yang berikut. Okay, ini asas dulu. Kita belajar asas dulu. Guna soalan yang mudah dulu. Ringkaskan setiap yang berikut. Jadi soalan yang pertama, saya buat operasi bahagi yang mana asasnya adalah sama. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? Seperti hukum indeks yang saya ajar sebelum ini, apabila kita tengok simbol bahagi di tengah ni, jadi dia punya indeks tu mestilah ditolakkan. Asas ni kita tulis. Yang ni, kat ni. Lepas tu indeks ni yang warna merah ni kita tolakkan. Yang penting asasnya sama ya. Kalau asas tak sama, kita kena samakan. 9 tolak 3. Maksudnya, ni sini 8, sini pun kena 8 juga. Kalau ini lain, sini lain, makanya dia tidak boleh ditolak dia punya nombor indeksnya. Jadi, dia sama, maka terus tolaklah. 8, 9 tolak 3, 6. Jadi, jawapannya adalah 8 kuasa 6. Ya. Seterusnya, saya tak bagi nombor, saya bagi contoh dalam bentuk huruf. Jadi, M kuasa 8 bahagi M kuasa 6. Jadi, tengok dia punya asas adalah sama. Kita tulis balik asasnya. Disebabkan dia adalah bahagi, maka indeks itu boleh ditolak kerana asasnya adalah sama. Jadi, kita dapat M kita 8 tolak 6 kuasa 2. M kuasa 2. Bagi soalan yang ketiga, kita ada dua lah. P dengan Q, P dengan Q. Maka apabila kita jumpa macam ni, operasinya pun adalah bahagi. Maka sama juga. Cumanya, kita tulis P. Kita tengok P dengan P. 3, sebab dia bahagi, maka kita kena tolak dengan P dekat sini. Maka kalau P tunggal macam ni, nombor indeksnya mestilah, maksudnya kita kena tahu, mestilah 1. Bukannya diabaikan. Maka P kat sini tak ada indeks tak ada warna merah tu tak?
kita kena buatlah 1. Macam tu. Manakala Q kita tulis balik asasnya 5 tolak dengan 2. Kita dapat P kuasa 2, Q kuasa 3. Ya. Seterusnya nombor 4. Alright. Nombor 4. Kita ada 30, kita ada 6. Ini bukan asas. Ini dia punya nombor dekat depan dia punya asas. Asas dia MN. Dan nombor indeks dia 5, 3. Jadi 30 tu kita boleh bahagi dulu dengan 6. Sebab dia operasi bahagi kan. Jadi asas dia yang huruf tu, ni yang merah ni asas dia. M, kita boleh tolak lah. 5 tolak dengan apa ni? 1. Okay, ini tak ada nombor kuasanya kan. Nombor indeks tak ada. Maka kita tahu dia 1. Automatik. Dan 1N ni 3 bahagi kan. Maka kena tolak lah. 3 tolak dengan 1. Jadi 30 bahagi 6. Kita dapat 5. M kuasa 4. N kuasa 2. Boleh? Okay. Mudah kan? Jom kita tengok contoh yang kelima pula. Alright, ada 3. Ada 3 bahagi. 20x kuasa 6 bahagi 2x kuasa 2 bahagi negatif 5x. Jadi kalau bahagi macam ni, saya cadangkan kita kumpulkan bahagi-bahagi tu setempat. Maksudnya yang hitam ni, nombor-nombor ni setempat dulu. Jom kita kumpul dulu. 20 bahagi 2 bahagi 5. Saya tu letak dekat satu bahagian. Kemudian X itu disebabkan semua bahagi. X itu sebenarnya adalah asasnya. Jadi semua kuasa itu kita perlu tolak. 6 tolak 2. Lagi satu X ni tolak 1. Pandai. Tolak 1. Kerana X itu tak ada nilai indeks, maka kita letak dia 1 lah. Jadi 20 bahagi 2, 10. 10 bahagi 5, 2. Betul tak tu? Jom kita tekan kalkulator. 20 bahagi 2 dapat 10. 10 bahagi 5 dapat 2. Betul lah tu. Jadi X ni kita tulis sebagai asasnya. 6 tolak 2 tolak 1 kita dapat 3. Maka inilah jawapan bagi soalan yang nombor 5. Jadi basically kena make sure apabila kita nak tolak, kita kena kenal mana satu asasnya, mana satu operasi yang kita nak buat pada indeksnya. Ya, kalau 30 dengan 6 ni bukan asas. Yang asasnya itulah MN ni. Jadi 30 dengan 6 ni kita boleh bahagi dululah. Kita letak bahagian lain. Macam ni saya buat kurungan supaya nampak lagi jelas kan. Jadi nombor-nombor di hadapan asas ni kita boleh bahagi dulu dalam satu kurungan. Yang asas tu baru kita boleh tolak. Yang penting asas tu kena sama, baru indeksnya boleh ditolak ataupun ditambah ikut operasinya. Jom ikut saya lagi dalam soalan yang seterusnya. Permudahkan setiap yang berikut. Jadi hukum indeks ini telah saya perjelaskan. Skemanya. Perjelaskan dalam pada awal video ini, yang ni hukum indeksnya, yang mana apabila dia duduk dalam kurungan, maka dikatakan nombor indeks di atasnya boleh didarabkan. Jadi dalam kes ini, asasnya adalah 2, indeksnya adalah 3 dan 4, maka terus sahajalah darab. Ya, 3 darab dengan 4 tu lah. Jadi tulis asasnya 3 darab 4, 12. Sama juga ni, R tu adalah asasnya 5 darab dengan 2, maka jawapan kita R kuasa 10. Boleh lah ni. Ya, ini asas ataupun kepada indeks, law dia mesti kena tahu bila masa nak tambah, bila masa nak tolak, bila masa nak darab. Jom kita tengok lagi hukum indeks. Banyak hukum lah. Banyak hukum dalam indeks ni. Ya, banyak hukum. Kalau kamu tak kuasai hukum dia, ada masalah bila nak jawab soalan panjang. Jadi saya ajar hukumnya dan bagi soalan ringkas dulu, baru kita boleh jawab soalan yang lebih kompleks. Bagi betul-betul faham dulu. Jadi ulang ajar lagi dalam hukum indeks ni, ingat bila ada kurungan macam ni, dia adalah operasi darab. Okay? Tetapi kalau macam ni, macam mana pula? Maka kalau A kuasa M, B kuasa N, dalam kurungan kuasa P, maka kita buat adalah A
Asasnya MP. Maksudnya M ni kena darab dengan P. Ya, jadi MP. Dan B kamu tu N kena darab dengan P. Nampak ni? Tak faham? Tak apa. Sekejap kita tengok contoh soalan. Ni hukum yang kedua. Kalau dia bahagi macam ni, ada indeks dan dia ada kurungan kat luar ni adalah ada kuasa P, M kuasa M, bahagi dengan B kuasa N dalam kurungan kuasa P, maka P ini didarabkan dengan nombor indeks pada A macam ni, MP. Dan juga P juga didarabkan dengan nombor indeks pada N iaitu MP. Tak faham sangat? Jom ikut saya. Tengok contoh soalan bagi hukum indeks yang pattern macam ni. Permudahkan yang berikut. Soalan dia. Permudahkan yang berikut. Jom kita tengok. Menggunakan hukum indeks yang kita dah belajar tadi. Ingat apabila kita ada 6 kuasa 5 darab 4 kuasa 2. Kita ada 3 dalam kurungan 3 kat luar ni. Maka kalau awak perhatikan satu perkara lah. Asas dia berbeza ni. Maka tidak boleh digabungkan. Asas dia berbeza. Jadi 3 ni kita boleh darab dengan indeks dekat sini. Indeks dekat sini pun boleh. 6, 5 tu darabkan dengan 3. So buat macam ni lah. Maksudnya operasi darab lah. 5 darab 3. Darab dekat sini. 4 kuasa 2 pun darab dengan 3. Maka kita dapat 6 kuasa 15. Darab dengan 4 kuasa 6. Dia habis macam tu sahaja. Tidak boleh buat dalam kurungan 6 darab 4. Tak boleh kerana ini adalah asasnya. Maka asas tak sama. Dia tidak boleh digabungkan. Dia punya nombor indeks. Dia habis macam ni je jawapan dia. Boleh tengok contoh yang kedua. 3A kuasa 5B dalam kurungan kuasa 2. Banyak je ada nombor, ada huruf. Huruf yang ada kuasa, ada huruf yang tak ada kuasa. Lepas tu dalam kurungan ada kuasa lagi. Jadi konsep yang sama kita nak pakai macam nombor 1 ni. 2 ni kita kena darab dengan setiap nombor dan huruf dekat dalam kurungan ni. 3 ni dia tak ada nombor kuasa di atas ni. Tadi indeks. Jadi kita kena tahu 3 ni sebenarnya kuasa dia adalah 1. Darab dengan berapa? Dengan 2. 2 kat luar ni. Kemudian A. 5. Kuasa dia 5. Darab dengan 2. B pula. Tak ada kuasa kan? Maka kita tahu adalah 1. Kita darabkan dengan 2. Maka jawapan yang kita dapat adalah 3 kuasa 2. A. 5 darab 2, 10. B kamu. Kuasa 2. 1 darab 2, 2. 3 kuasa 2, 9. Yang ni tak boleh buat apalah. A dengan B tu kekalkan sahaja. Maka indeks jawapan yang dipermudahkan daripada sini adalah 9A kuasa 10, B kuasa 2. Jelas? Yang penting mahirkan hukumnya dahulu, kemudian baru boleh tengok soalan ni. Jom tengok contoh yang seterusnya. Dia lain sikit. Kalau ini saya bagi dalam bentuk darab, yang ni saya beri dalam bentuk pecahan. Pecahan selalunya kita kaitkan dengan operasi bahagi. Tapi dalam kes ni kita nak guna law yang ni. Law yang C ni, nampak ni. Nombor indeks yang dekat luar kurungan ni kena darab dengan indeks yang dekat dalam, bahagian atas dan juga bahagian bawah. Nanti dia akan jadi macam ni. Kita tengok contoh yang ini. Baiklah, 4 kuasa 9 per 3 kuasa 8 dalam kurungan kuasa 2. Jadinya 2 ni kita kena darab dengan indeks pada 4 dan juga indeks pada 3 itu. Jadi 4, 9 darab 2 bahagi dengan 3, 8 darab 2. Atas dan bawah perlu didarabkan dengan nombor indeks di luar kurungan. Maka 4 kita dapat 9 darab 2, 18. Dan 3, 8 darab 2, 16. Dia habis macam tu sahaja. Tak boleh buat apa-apa kerana dia punya nombor asas. Asasnya 4 dengan 3 ni berbeza. Maka tidak boleh selesaikan. Itulah jawapan akhir bagi soalan nombor 3. Jom kita tengok contoh yang kedua untuk bahagian bentuk pecahan macam ni. Kita ada 2M kuasa 5 dan 3N kuasa 6 dalam kurungan
kuasa 3. Baiklah, sama juga konsepnya. 3 ini perlulah didarab dengan semua komponen dekat dalam kurungan ini kepada nombor indeksnya. Jadi 3 ni darab dengan 2 punya nombor indeks, darab dengan 5 punya nombor indeks, darab dengan 3 punya nombor indeks, darab dengan 6 punya nombor dan n punya nombor indeks. 6 ni maksudnya 6 ni lah. 3 kena darab dengan 6 tu. Jom kita tengok macam mana. Jadi kita akan dapat 2, 1 darab dengan 3. Oh, 2 pun kena buat. Bukan M je. 2 pun kena buat juga. Ada pelajar dia pergi buat pada M tu je. 2 tu dia abaikan. Tak. Yang 2 nombor kat depan ni pun kena buat juga. Jadi M 5 kuasa 3. M kuasa 5 darab 3. Ya Allah. Bahagi dengan 3, 1 darab 3. Dan N kamu 6 darab dengan 3. Jadi kamu dapat 2 kuasa 3 M kuasa 15 per 3 kuasa 3 dan N kuasa 18. Jadi 2 kuasa 3 kita dapat berapa? 8 2 kuasa 3 bukan 2 darab 3 tau. 2 kuasa 3 maksudnya 2 darab 2 darab 2. Jangan silap pula tu. Ramai pelajar tersilap. 2 kuasa 3. Ya. 8. Bukan 2 darab 3 2 kuasa 3. Kita dapat 8. M kuasa 15 per 3 kuasa 3. 3 kuasa 3, 27. Jangan kata 3 kuasa 3, 9. 3 kuasa 3. Saya salah tekan. 3 kuasa 3. Tu dah lagi sekali tekan. 27. Okey. N kuasa 18. Tu dia. Right. Dia dapat macam ni. 8 per 2. 8 M kuasa 15 per 27 kuasa N kuasa 18. Tu dah Nak sebut pun dah berbelit-belit dia dah. Tak nak mudah kan? Tak boleh 8 dengan 27 ni. Dah habis dah. Tak boleh nak mudah kan? So, ni je lah jawapan dia. Tak ada dah. Ni dah tak ada lah. Tak boleh nak mudahkan. Ni je jawapan dia. Sampai sini. Jadi, konsep indeks ni, pelajar kena mahirkan lah dia punya hukum. Kalau mahir hukum dia, bila dia keluar soalan gabungan indeks tu, boleh nak jawab. Lebih mudah nak jawab. Baiklah, saya rasa berhenti tak kat sini dulu. Ada lagi, panjang lagi ni. Tapi tak apa, berhenti tak kat sini dulu. Nanti kita sambung untuk video akan datang. Nantikan part yang seterusnya. Soalan akan semakin lama semakin mencabar. Yang penting apa yang saya minta, tolong faham law atau hukum yang ada dalam tajuk indeks. Ini adalah indeks bab 1, bahagian 2, tingkatan 3. Salah silap saya minta maaf. Cuma nantikan. Nantikan saya punya video yang ketiga bagi tajuk ini. Jangan lupa buat latihan supaya lebih mahir. Jumpa lagi. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.